Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Aspirasi Cup Break. Dan seperti biasa, anda bersama dengan saya, Nasha Ezira. Saya kini berada di litar antarabangsa Sepang di mana kita dapat meneruskan semula perlumbaan bagi musim 2020 ini setelah berehat beberapa bulan. Dan kalau kita lihat, kita akan meneruskan perlumbaan sebanyak 4 pusingan. Pusingan ke-5, pusingan ke-6, ke-7 dan juga pusingan yang ke-8. Jadi, untuk itu kita akan bersama dengan sebuah pasukan yang merebut gelaran juara Wira KBS, iaitu pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing yang diterajui oleh bekas pelumba negara iaitu K. Sevanison. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita bersama dengan K. Sevanison mengenai pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Saya Sevanison, bekas pelumba daripada Malaysian Cup Prix juga, dan sekarang saya mempunyai tim sendiri iaitu Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Okey, saya bermula dari sebagai seorang pelumba. Dari tahun 1907 saya berlumba. Lepas tu 2004 saya jadi Malaysian Cup Prix Champion kategori expert. Selepas itu 2006 saya bersara. Lepas tu saya lebih kepada mechanical. Saya kerja dengan tim Maju Motor. Saya lebih belajar mechanical itu dari tim Maju Motor lah. Bos saya Mr. Yong Ino. Lepas tu dari sana saya sekarang saya ada tim sendirilah. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hong Leong Yamaha. Okey, saya masuk sebagai coach untuk rider-rider One Make di 3 tahun lepas ya. So dari sana, bila saya di sana, bos-bos di sana nampak saya boleh mengendalikan satu tim untuk rider-rider muda. Okey. So dia discuss dengan saya, suggest dengan saya kenapa kita tak boleh buat satu tim. Saya cakap dengan bos Yamaha tu, kalau bos-bos ni percaya saya, bolehlah saya mengendalikan satu tim. Jadilah jadi pasukan tim 31 Racing ni. 31 tu motor racing saya lah. Nombor racing saya dari dulu, dari tahun 97 sampai 2006 sebelum habiskan karier sebagai pelumba. So saya rasa something different. Saya tak nak letak atas nama saya ke atau nama-nama bengkel ke. Saya letak atas nombor kegemaran saya itu 31 Racing. Okey, untuk pelumba ni saya memang kena ambil pelumba dari One Make ya, Super Series ni. Saya punya program untuk development rider, dan rider yang menang championship ke atau di overall 1 2 3 kena upgrade. So saya kena bagi ke satellite Yamaha punya tim sahaja, iaitu CKJ, Maju Motor atau YY Pang. So Wira ni, tim saya ni memang rider-rider dari One Make. Masuk ke 31, saya akan develop dia orang. So bila dia orang juara, dia orang akan dipas kepada satellite tim Yamaha yang lain. Kru-kru saya untuk full time ni sekarang saya ada 3. Yang lain saya pakai part time. Kru saya rasa tak ada masalah lah, pasal saya lebih mengenali pasal mechanical kan. So saya akan selalu bagi tahu kru apa yang kita nak buat, apa yang kita dah cadangkan untuk race ni, macam mana strategi untuk race ni. Selalu kru akan berkomunikasi dengan saya lah. Tahun 90-an kita banyak pakai carburetor. Carburetor tak banyak pakai laptop dengan teknologi baru kan. Sekarang saya dengan pasukan Wira ni pun saya pakai carburetor lagi. Tapi untuk fuel injection saya pernah cuba, tengah mempelajari juga. So saya rasa tidak ada masalah. Cuma kita nak faham dia punya konsep itu. Macam mana nak jalankan fuel injection ni, mana kita nak ambil data itu, macam mana nak buat. Macam sekarang bila saya race dengan Wira ni dengan carburetor pun saya banyak pakai data sudah sekarang.
sistem-sistem sekarang dah teknologi dah canggih. Saya banyak pakai data. Bila data itu saya terima, saya tengok rider punya riding mana, braking, throttle dia mana. Saya boleh bezakan rider 1, 2, 3, 4 ni, kenapa kamu throttle di sini, kamu braking di sini. So saya rasa untuk bila saya di carburetor pun ada data macam ni, untuk fuel injection tidak ada masalah. Memang teknologi ini membantu rider banyak-banyak. Lagi-lagi pun dengan rider-rider muda macam yang saya ada. Umur baru 15. Kalau kita tanya feedback dengan dia mungkin tahu sikit, mungkin tak tahu sikit. So dengan data-data dengan macam ni, data yang kita ada, kita feedback balik bagi dia. Tadi macam mana you bawa, cara you braking, cara rider satu ni braking mana. Selepas tu dia akan pergi cuba. Dia akan jadi lagi bagus. Okey, yang paling penting untuk saya sebagai pelumba, fitness. Fitness paling penting. Bila sebagai seorang rider ada fitness, apa-apa yang tim suruh you buat atas lita, you boleh buat. Bila fitness itu tidak cukup, apa-apa yang tim suruh you buat tak boleh dibuatkan oleh rider. So untuk saya as a 31 Racing, saya lebih fokus kepada fitness sebelum dia di atas lita. Kalau untuk saya rasa for next year ya, 2021 saya masih nak di 30 Wira dulu. Pasal Yamaha ada 4 satellite team. Yang 3 satellite team itu pun ada kelas-kelas lain sudah. Biar saya lebih fokus kepada Wira. Mungkin saya kalau boleh saya nak champion banyak kali lagi lah. Overall champion banyak kali. Lepas itulah saya fikir kepada kelas-kelas lain. Saya rasa Malaysia sebagai dalam dunia permotoran ini, Malaysia memang dah berada di dunia permotoran yang antarabangsa. So permotoran di Malaysia ni amat membanggakan untuk kita pun. Macam beberapa bulan lepas kita tidak ada boleh race pasal pandemik COVID ni. Saya amat kecewa pasal macam kita sudah kehilangan satu hobi kita, kegemaran kita kan. Betul, itu memang satu industri. Pasal macam sebentar tadi saya cakap, bila kena pandemik COVID-19 ni, semua kru-kru saya tak boleh kerja. Okey, saya pun tak boleh kerja juga. So terjejas bila kita tak boleh buat kerja, kita pun tak boleh minta sponsor dengan orang lain. Memang banyak terjejas. So untuk industri kewangan permotoran ini amat bagus. Macam rider juga sama kan. Bila dia boleh race, kita akan bagi dia gaji, starting money. So dia boleh develop diri dia sendiri juga. So bila macam pandemik ini, satu pembelajaran yang amat banyak kita memperolehi lah. Sebelum ini kita tak pernah ingat pandemik ini akan datang. Tapi bila pandemik ini mengajar kita macam mana kita faham bila tak ada satu perlumbaan ni berapa susah ya tim-tim besar macam tim-tim besar dengan tim-tim kecil macam saya ni susah nak survive. Kembali semula di litaran antarabangsa Sepang Utara untuk menyaksikan bagi perlumbaan kejuaraan Kebanyakan Malaysian Cup 2020 dengan yang ke-5. Cuaca masih lagi baik di litaran Sepang ini. Kita akan menyaksikan sebentar lagi dalam kategori Wira KBS pula perlumbaan yang ke-3. Dan sebelum kita menantikan pelumba keluar dan mengambil kedudukan di grid masing-masing, kita akan saksikan terlebih dahulu Wira KBS shootout yang berlangsung semalam kerana kedudukan grid untuk kategori Wira telah ditentukan pada semalam lagi. Dalam ada 10 pelumba ya dalam shootout ini, Aiman Hafiz Syaril, Aris Haziq Zamri, Nur Hakim Nur Hafizullah, Raimi Nabil Razu, Alan Haris Herman, Faris Iqmal Karul Ilyas, Akil Daniel Nasrul, Idlan Hakmi Radwan dan Harifus Maza adalah pelumba yang berada dalam shootout bagi Wira KBS ini. Memang tumpuan pada awal lagi diberikan pada Aiman Hafiz Syaril kerana dia cemerlang sepanjang unjuk minggu perlumbaan dan berada di kedudukan tempat yang pertama kali ini, diikuti dengan Nur Hakim Nur Hafizullah
25 1XOX yang mengungguli perlumbaan bagi kategori Vira pada kali ini. Nur Hakim Hafizullah, tapi Haris Haziq Zamri pelumba nombor 86 untuk pasukan Castrol Power One Racing Team muncul untuk mencuri tumpuan berada di hadapan. Nombor 68 Alan Haris Herman bagi pelumba Castrol Power One Racing Team juga berada dalam kelompok ini. Nur Hakim Nur Hafizullah yang tersaksikan tadi melakukan masa 1:25.920 saat untuk dia berada di tempat yang ketiga. Tapi kedudukan petak utama perlumbaan jadi milik pelumba nombor 16 Muhammad Aiman Hafiz Syaril pasukan 1SOX Racing Team, diikuti dengan Haris Haziq Zamri Castrol Power One Racing Team dengan Nur Hakim Nur Hafizullah di tempat yang ketiga. Jadi 4 pusingan yang pertama, 4 pemenang yang berbeza. Bagaimana kali ini sama ada mereka dapat untuk mencatat kemenangan kedua atau pelumba lain yang akan berjaya memenangi perlumbaan ini. Kerana Aiman Hafiz Syaril yang berada di petak utama perlumbaan, dia pernah menang di Litar Sepang Selatan. Haris Haziq Zamri berada di petak yang kedua, belum lagi menangi perlumbaan. Dan sebelum kita lihat pada kedudukan grid, kita bersama dengan Nasha terlebih dahulu di Litar. Silakan Nasha. Terima kasih Hami, dan kita sekarang ini berada di grid Wira KBS di mana saya bersama dengan pelumba yang bermula di petak pertama iaitu Aiman Hafiz Syaril. Aiman, rasanya Aiman sekarang ini perlumbaan yang sangat penting sebab Aiman pun merebut bagi tahta juara keseluruhan. Jadi bagaimana Aiman melihat dengan mungkin akan dibantu oleh rakan-rakan sepasukan Aiman? Segi pada perlumbaan ni seperti sama saja daripada perlumbaan lepas-lepas. Jadi saya cuba lebih seboleh upaya untuk merebut kejuaraan tersebut. Terima kasih Aiman. Jadi kita akan bersama dengan pelumba yang bermula di petak yang kedua iaitu Haris Haziq Zamri. Beliau menaiki podium di tempat ketiga sewaktu pusingan pertama di sini. Habib, pada awalnya Habib melakukan caratan masa terpantas dan kali ini Habib bermula di petak yang kedua. Jadi bagaimana Habib melihat perlumbaan ini dengan adanya rakan sepasukan di belakang Habib? Saya akan cuba buat yang terbaik untuk race ni. Saya harap teammate saya boleh tolong saya untuk race kali ini dan saya target untuk podium pada race ni. Terima kasih Habib, dan kita akan bersama pula dengan pelumba yang akan bermula di petak yang ketiga iaitu Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah, di mana beliau pernah menaiki podium di tempat yang pertama sewaktu pusingan yang kedua. Hakim, ini juga perlumbaan yang penting untuk Hakim kerana Hakim merebut juara keseluruhan bagi musim ini. Jadi dengan adanya rakan sepasukan di petak pertama Hakim di sini, dan bagaimana Hakim melihat perlumbaan ini? So melihat pada race ini saya cuba untuk dapatkan podium, dan kalau tak dapat podium saya untuk dapatkan poin ni lah. Okay, itu saja. Baiklah, terima kasih Hakim. Jadi kita akan kembali semula bersama dengan Harmi. Silakan. Terima kasih Nasha. Yang soalan lebih lagi pada kita semua untuk melihat sama ada cuaca akan berubah atau tidak sewaktu perubahan, kerana ini akan menyebabkan akan berubah kedudukan di litar perlumbaan. Pusingan untuk perubahan kategori Vira KBS ini. Satu itu antara ini dan Razu yang saya katakan tadi tahun keseluruhan. Dan mereka akan dilepaskan sekarang, menantikan 4 lampu merah dinyalakan dan mereka bermula sekarang. Adalah pelumba yang mengangkat tangan. Ada masalah, 2 pelumba bermasalah di litar tidak dapat memulakan perlumbaan, tapi di hadapan akan berikan tumpuan kita di pada 31. Hakimi Nabil Razu telah pun sampai di hadapan. Ini adalah pelumba nombor 23 iaitu Harisul Mazah yang tak bermasalah, tapi di hadapan Hakimi Nabil Razu dengan rakannya Akil Jarin Nasrul
yang berada di hadapan sekarang pada pertandingan yang pertama di Litar Sepang Utara. Selebih pada itu dia gagal untuk menaiki podium dan sekarang dia berada di hadapan bersama dengan di belakang adalah nombor 16 Aiman Hafiz Syaril dan juga Hafi Radwan dan Hakim Rafizullah selama kelompok kita mulai nampak dan kelompok utama untuk kategori Wira ini. Ini adalah barisan Pelumba yang mungkin akan dalam pencabar terdekat untuk kejuaraan keseluruhan nombor 16 dan juga Pelumba nombor 21 yang pada di belakang. Dan kan kita 3 pelumba ini akan bersaing, tapi Izzat Radwan juga berada dalam kelompok di hadapan ini. Izzat Radwan nombor 42. Izzat Radwan Rahimi Razu mereka sekarang ini mengekalkan momentum mereka di hadapan, mengekalkan untuk memastikan pada posisi akhir di berada pada kedudukan yang sama. Dan sekarang nampaknya 3 pelumba ini telah pun menjarakkan diri daripada lain-lain pelumba Rahimi Razu, Aiman Hafiz Syaril dan Izzat Radwan. 16 bulan nanti Radwan cuma disusul bagi Diazek yang racing juga dalam kelompok ini. Kalau di belakang sedikit tapi 30 di hadapan sama Izzat Radwan sekarang dan juga Aiman Hafiz Syaril. Aiman Hafiz Syaril yang pada kedudukan tempat kedua keseluruhan. Saat ini dia masih lagi kekal tempat yang kedua kerana Rahimi berada di hadapan sekarang. Ini perlu disekat oleh mereka jika mereka mahu memastikan mereka dapat memberikan cabaran. Tapi nampaknya Rahimi mendahului kelupaan. Kita akan masuk ke pusingan akhir nanti. Seperti biasa, siapa yang berada di kelompok hadapan dua selekor terakhir. Dan 3 pelumba sekarang yang kita lihat. Sementara seorang lagi pelumba nombor 32 Akil Daniel juga dalam kelompok ini cuba untuk menarik rakan-rakan kelompok yang kedua naik ke depan. Hakim Rafizullah juga oleh ke belakang untuk memastikan mereka dapat mengejar. Tapi pada kedudukan sekarang ini nampaknya tumpuan kita kepada Rahimi, Izzat dan Aiman yang berada di hadapan sekarang. Mereka di pusingan yang terakhir. Aiman sekarang yang berada di hadapan. Aiman Hafiz Syaril. Rahimi tempat yang kedua dengan Izzat di tempat yang ketiga. Isi pasukan Tuan FX dalam menutup ruang pada menutup ruang Rahimi Razu, tapi Rahimi Razu yang pamerkan kemampuannya di saat ini bermula petak ke-13 dan memenangi perlumbaan pada pusingan yang pertama. Dan sekarang kita saksikan bagaimana kedudukan untuk 3 pelumba di hadapan ini. Berapa seekor lagi akan tamatkan. Rahimi Razu telah pun berjaya. Cantik. Aiman menutup ruang, tidak membenarkan Rahimi untuk melepasinya. Tadi Aiman dan juga Izzat bergandengan untuk menutup ruang bagi Rahimi. Dan kita lihat di belakang dan Hakim Rafizullah juga telah mulai sampai untuk menyertai 3 pelumba di hadapan ini. Mereka menuju ke sektor terakhir sekarang ini. Aiman di hadapan Rahimi Razu tempat yang kedua. Ini adalah kedudukan yang agak selesa untuk dia mengejar sekarang ini di hadapan ada 3 pelumba. 1, 2 dan 3. Tampaknya Aiman Hafiz Syaril untuk laju dan cuba dipintas oleh Rahimi Razu. Pada kedudukan Rahimi Razu yang berada di hadapan 31. Rahimi Razu yang berada di hadapan. Aiman Hafiz Syaril di tempat yang kedua. Izzat Radwan tempat yang ketiga berdasarkan pada timing pace yang ada ini, kerana mungkin di saat-saat akhir tadi daripada kita lihat dari mata kasar bagaimana Aiman yang ada kelebihan di hadapan tadi. Tapi kita akan saksikan sekali lagi Aiman Hafiz Syaril yang berada di hadapan. Rahimi Razu cuba untuk mengejar kerana pada kedudukan ini saya kata menyelebahi Rahimi sedikit kerana dia mendapat bantuan angin dan dari belakang cuba masuk sampai ke penamat. Tapi nampak seperti Aiman yang sampai, tapi keputusan untuk perlumbaan ini. Tapi nombor 3 saya sudah pasti Izzat Radwan.
masih menantikan lagi keputusan untuk 1 dan 2. Dan pada reaksi yang ditunjukkan oleh kru pasukan 1SOX, nampak seperti mereka yang memenangi perlumbaan. Ya, parti 42. Nombor 16, nombor 1 saya baru dapat mendengar. Nombor 16, nombor 1 bermakna Aiman Hafiz Syaril. Seperti yang kita lihat tadi berada di tempat yang pertama dengan Rahimi Nabil Razu tempat yang kedua, Izzat Radwan di tempat yang ketiga. Dan kita akan bersama dengan pemenang di tempat yang pertama iaitu Aiman Hafiz Syaril dari pasukan 1XOX Racing Team. Tahniah Aiman, bermula di petak yang pertama dan akhirnya memenangi perlumbaan kali ini. Macam mana perlumbaan tadi Aiman? Perlumbaan tadi amat sengit. Saya dan Nabil selalu memintas sesama sendiri. Pada lap terakhir tu saya cuba push sampai limit. Alhamdulillah saya dapat memenangi perlumbaan pada kali ini. Terima kasih Aiman dan tahniah sekali lagi dan kita akan kembali semula bersama dengan Harun. Podium bagi kategori Wira KBS ini. Tempat yang ketiga Ahmad Izzat Radwan. Izzat Radwan tempat yang kedua pada perlombaan di sini, perlombaan yang pertama lalu. Ini adalah podium yang keduanya selepas juga di Litara Sepang. Tempat yang kedua Rahimi Nabil Razu yang merupakan podium yang keempatnya, dan pemenang perlombaan adalah nombor 16 iaitu Aiman Hafiz Syaril dan pasukannya 1SOX Racing Team menerima hadiah kategori untuk anugerah berpasukan. Dan ini podium bagi kategori Wira KBS 1, 2 dan 3 Aiman Hafiz Syaril, Rahimi Nabil Razu, Izzat Radwan, Muhammad Izzat Ahmad Radwan.